sedikit keringat yang dititiskan, sedikit keringat yang digugurkan, bukan semata-mata keinginan atas keinginan, bukan semata-mata untuk menunaikan hawa nafsu kita, tetapi seluruhnya dilakukan kerana cintanya kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala, cintanya kita kepada IMR. Apa dia IMR? Islam, Melayu, Raja. Mulai daripada malam ini, kami mahukan teman-teman kita seluruhnya penduduk Jalan Kebun ini, zikirnya ialah IMR di antara zikir-zikir yang lain. Islam, Melayu, Raja. Islam, sebagaimana huraian yang dibuat oleh Ustaz Hasan Basri tadi hampir 1 jam, adalah sesuatu yang tidak ada manusia dalam dunia ini yang tidak memerlukannya. Manusia di Afrika memerlukannya, manusia di Amerika memerlukannya, manusia di Asia memerlukannya, manusia di Timur Jauh memerlukannya, manusia di Timur Tengah memerlukannya. Zaman batu dulu memerlukannya, zaman pertengahan Eropah pun memerlukannya, zaman Renaissance pun memerlukannya, zaman moden pun memerlukannya. Hatta kalau besok kiamat pun rakyat umat menyambut datangnya, bukan menyambut keterlaluan, datangnya kiamat itu, Islam memerlukan mereka. Islam diperlukan oleh mereka, memerlukan dan diperlukan oleh mereka. Sebab itu saudara, IMR adalah satu manifestasi. Bila saya dan teman-teman menyebutkan IMR ini, tuan-tuan dan puan, saya dapat message, berbagai-bagai message, ribuan message dalam SMS, dalam bentuk SMS, dalam bentuk teks, dalam bentuk email, dalam Facebook, dalam Twitter, menggambarkan sebenarnya rakyat Malaysia 28 juta ini sudah tertunggu-tunggu sekian lamanya untuk kita menumpukan perhatian sejenak tentang perkara yang menjadi suatu jambatan yang akan menghubungkan kita kepada satu kehidupan yang tidak sempurna kepada kehidupan yang lebih sempurna berdasarkan kepada IMR. Satu kehidupan yang longgar kepada satu kehidupan yang mantap. Bahkan akhirnya satu kehidupan yang dilaknat oleh Allah kepada kehidupan yang diberkati, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, itulah yang Ustaz Hasan Basri menyebutkan tadi. Perlunya kita kembali kepada Islam, perlunya orang Jalan Kebun kembali kepada Islam, perlunya orang Kemuning, Bukit Kemuning kembali kepada Islam, perlunya orang Shah Alam kembali kepada Islam, perlunya penduduk Selangor yang jumlahnya 5.8 juta ini kembali kepada Islam, perlunya penduduk Malaysia berjumlah 28 juta ini kembali kepada Islam, perlunya seluruhnya kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu tuan-tuan, sangat-sangat penting, sangat penting, dan mereka sebenarnya rakyat Malaysia sedang menunggu-nunggu. Saya nak gunakan perkataan, mereka sedang menunggu-nunggu gerakan seperti ini. Sebab sebagaimana saya sebutkan di mana-mana tempat pun, bila saya sebutkan hingga generasi sekarang, generasi yang akan datang, takut-takut nak menyebut Melayu, takut-takut nak menyebut Islam, takut-takut nak menyebut sistem kerajaan cipta meraja, takut-takut nak menyebut apa hal pun yang berkaitan dengan IMR, Islam, Melayu dan Raja. Dalam mesyuarat pun takut nak sebut, dalam kertas kerja pun takut nak sebut, dalam seminar pun takut nak sebut.
Bukan takut nak amal, takut nak sebut. Nak sebut Melayu takut, nak sebut Islam takut, nak sebut raja takut. Dalam suasana ketakutan itu mereka sedang menunggu-nunggu siapa yang berani. Dalam keadaan ketakutan itu mereka sedang menunggu-nunggu mencari satu ikon yang berani untuk mengenengahkan idea IMR, Islam, Melayu dan Raja. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, bersama-sama kita utarakan konsep IMR ini. Masya Allah sambutannya tuan-tuan. Malam tadi kita berada di Barang Baru Bangi, 4,000 orang, Masya Allah. Malam ini kita berada di Jalan Kebun. Anak yang menyebut motosikal tadi pun lebih kurang 100 motosikal. Deraman motosikal ini bukan main hebat, tapi jalannya begitu perlahan. Seratus orang anak-anak daripada Waris Melaya yang sama-sama menganjurkan majlis ini. Hebat tuan-tuan. Ini kalau suruh panjat pokok meloncat terus pun dia panjat pokok ni. Tapi mereka sebenarnya menunggu-nunggu, tuan-tuan, sedang menunggu-nunggu. Malam sebelumnya kita berada di Shah Alam Section 17. 3,000 manusia, tuan-tuan dan puan. Dah lama mereka katakan, ketua-ketua mereka datang berjumpa saya, doktor, dah lama tak nampak perhimpunan seperti ini. Ahli-ahli politik datang yang dengar 200 orang. Dalam 200 orang tu 100 tidur, tinggal 100. Betul tak? Itu dia orang cakap dengan saya. Pemimpin-pemimpin tempatan mereka sendiri pun yang bercakap pun mereka tak datang dengar. Pasal mereka cerita tak masuk akal sebagaimana apa yang diucapkan oleh Hasan Basri tadi. Akhirnya mereka menunggu-nunggu orang yang boleh mengutarakan, menceritakan soal IMR. Saya pergi ke kawasan yang agak luar bandar, namanya Bukit Gantang di Perak, 4 malam yang lalu. Saudara, dalam blok 10,000, tapi saya suka mengatakan 8,000 orang. 8,000, tuan-tuan. Dah 20 tahun saya tak tengok kiri kanan jalan kereta berbaris 2 kilometer. Dan suasana itu datang semula. Malam ini kita saksikan di Jalan Kebun. Menderam-deram motosikal anak-anak Waris Melaya. Ada yang naik motosikal boleh hundur, tuan-tuan dan puan. Mana ada dalam dunia ni motosikal giat undur? Waris Melaya saja yang boleh buat. Saudara yang sebati sekalian, persoalannya itu tuan-tuan dan puan, kenapa IMR ini ditunggu-tunggu? Sebagiannya dah dijawab oleh Ustaz Hasan Basri sebentar tadi. Saya ingin menyatakan tuan-tuan dan puan ni, IMR ditunggu-tunggu tidak lain dan tidak bukan kerana cabaran-cabaran getir yang sedang dihadapi oleh masyarakat, termasuk masyarakat di Jalan Kebun ini, masyarakat di Teluk Melegun, masyarakat di Kota Raja, masyarakat di Kampung Jawa. Masalah yang menipu tuan-tuan, masalah yang menipu saya, masalah yang kita saksikan sendiri dengan mata kepala kita. Apa dia masalahnya? Pertama sekali ialah masalah pupusnya agama. Biasa gunakan perkataan pupusnya agama. Tuan sedar atau tak sedar, tak usah pergi jauh-jauh, jangan pergi negeri jauh-jauh.
Jangan pergi daerah jauh-jauh, jangan pergi jalan jauh-jauh, di rumah kita sendirilah. Ada anak umur 27 tahun, anak yang kedua 21 tahun, anak yang ketiga 17 tahun, anak yang keempat 14 tahun, anak yang kelima baru 9 tahun. Berapa orang daripada anak-anak itu yang sembahyangnya 5/5 sehari semalam? Survey yang saya pernah buat selama 38 tahun, tak ada 2% yang sembahyang mereka 5/5. Berapa persen pula yang boleh bersembahyang dengan bacaannya yang baik, dengan perbuatannya yang baik, hukum qaulinya baik, hukum fi'linya baik? Lagilah tuan-tuan, bacaan-bacaan sembahyang sekarang ini, kalau tuan-tuan bawa anak tuan-tuan bacakan bacaan-bacaan sembahyang di depan seorang ustaz yang pakar dalam bidang itu, saya yakin 1-2% saja yang lulus, itu pun yang bersekolah agama, yang mengaji ma'had tahfiz. Apalagi gambarannya bahawa agama itu pupus. Di mana kilang agama? Masjid. Di mana pusat agama? Masjid. Di mana institusi agama? Masjid. Di mana rumah agama? Masjid. Di mana pucuk agama? Masjid. Di mana pangkal agama? Masjid. Di mana aktiviti agama? Masjid. Di mana orang agama? Masjid. Perhatikan masjid di Jalan Kebun ini. Besok subuh, seluruh penduduk ini barangkali dekat sini sekarang ni, oleh kerana kilang-kilang yang begitu banyak di sekeliling Jalan Kebun ini, saya rasa penduduk kelilingnya mungkin 5-6 ribu. Berapa orang yang datang besok sembahyang subuh dan mendengar sedikit renungan subuh? Tak ada 1%. Kalau 5,000, 1% 50 orang. Ada 50 orang? Tak ada. Kalau hujan sedikit, 0.2%. Tuan-tuan pandang 0.25%. Suku persen, suku peratus, suku. Apalagi yang menggambarkan bahawa agama pupus. Ustaz-ustaz tidak digunakan, guru-guru agama tak digunakan. Ke rumah tuan-tuan, rumah saya, rumah siapa-siapa, bila penghabisan ustaz datang ke rumah kita? Bila penghabisan orang alim datang ke rumah kita membacakan doa bersama-sama, mendoakan ahli keluarga kita bersama-sama? Bila yang terakhir? Bila kali terakhir rumah kita meraihkan satu majlis yang di dalamnya ada orang alim? Bila? Ada rumah yang pindah dah 17 tahun, sekali pun tak ada majlis membesarkan Allah di rumah itu. Apalagi yang menggambarkan? Sungguh nak menggambarkan. Apalagi yang menggambarkan? Yang menggambarkannya ialah tuan-tuan dan perempuan, apa yang saya cuba buat, namanya melaksanakan enactment jenayah syariah 1995 di Selangor ini. Dalamnya tak kurang daripada hampir 40 kesalahan jenayah syariah. Apa dia? Minum arak, berjudi, rumah urut, khalwat, berzina, mencuri, merompak. Apa lagi? Berdua-duaan, berpakaian tak senonoh. Itu diorang. Tapi waris melayat tidak. Saya nampak alhamdulillah. Dalam tidak-tidak tu pun ada juga rupanya. Saya dan teman-teman di JAIS cuba melaksanakan enactment jenayah syariah. Dengan melaksanakan itu diharapkan insya-Allah sebahagian daripada amalan agama dapat dipertahankan, supaya anak kita tidak terus terombang-ambing dengan jenayah syariah. Saudara, 31 hari bulan pagi baru ni menyambut tahun baru. Hari ini beberapa hari bulan, hari ini masuk 2 hari bulan, besok 2 Februari. Baru sebulan lebih, baru sebulan seminggu je tuan-tuan. 31 hari bulan pagi, saya dengan teman-teman penguat kuasa JAIS pergi
cuba membawakan enactment ini kepada peringkat praktisnya, melihat anak-anak kita di pusat-pusat hiburan. Daripada pukul 1 pagi sampai pukul 5 pagi, saya dan kira-kira 40 orang yang lain pergi tengok, sampai kita pergi melihat hotel 5 bintang di Petaling Jaya. Pergi malam-malam pukul 3 pagi, ada 66 orang anak-anak Melayu, anak-anak Islam sedang minum whisky, sedang minum brandy. Anak-anak perempuan, kebanyakannya perempuan cantik-cantik, muda-muda, belasan tahun, 20-an, muka cantik-cantik, iras muka cantik-cantik, pakaian cantik-cantik, baju mahal-mahal, minum sepanjang-panjang malam. Mereka minum. Itu yang 5 bintang. Tak sebut lagi di pub-pub, tak sebut lagi di restoran-restoran memang yang menjual arak itu, tak sebut lagi pusat-pusat nyanyian, pusat-pusat karaoke yang memang sebahagiannya, kalau pusat karaoke dikatakan 80% daripada kita orang-orang Melayu, orang-orang Islam. Satu hari bulan pagi kita mengadakan lagi, tuan-tuan dan puan, kita race. Kali ini kita betul-betul pergi ke hotel-hotel bajet, hotel-hotel bajet di Shah Alam. Hanya di Shah Alam saja. Di Subang Jaya kita pergi, di Shah Alam kita pergi, mengalir ke Jalan Kelang Lama kita pergi, Jalan Kelang kita pergi. Saudara-saudara, dekat-dekat 150 orang. Masya Allah, tuan-tuan. Hotel bajet yang tuan-tuan masuk hotel itu bukan tuan-tuan sewa atas nama 1 malam, 1 hari, 1 malam, 1 hari, 1 malam. Tidak. Hotel itu menawarkan sewaan mengikut jam. 1 jam RM9.99. Apa artinya? Apa artinya hotel-hotel bajet menawarkan tempat kediaman, tempat penginapan ikut jam? Itu. Saya ingat yang sebut DAP itu pun tak salah saya, manager hotel bajet juga tu. RM9.99. Pergilah saya dengan teman-teman. Kita buat 3 pasukan, tuan-tuan, 4 pasukan. Satu pasukan dalam 30 orang, 20 orang, 4 pasukan 80 orang, tuan-tuan. Dengan bantuan polis, dengan bantuan Majlis Perbandaran, dengan bantuan Dewan Bandaraya, MBSA, kita pergi tengok. Kita pergi, tuan-tuan, Masya Allah. Kebanyakannya tahun baru, 1 hari bulan pagi itu anak-anak Melayu, budak-budak universiti. Satu tempat yang kita pergi, satu bilik diketuk, 20 minit baru buka pintu. Tuan-tuan tahu apa di dalam bilik itu? 5 laki-laki, 1 perempuan. Perempuan punya saiz besar, tuan-tuan. Saya tak tahulah macam mana 5 orang ni nak mengonggong 5 orang. Serius, tuan-tuan, serius. Yang lainnya kita ketuk, tuan-tuan, macam-macam aksi, seluruhnya, hampir kebanyakannya, boleh katakan 60% terdiri daripada pelajar-pelajar universiti. Macam mana, tuan-tuan? Itu pelajar universiti yang ada otak, pelajar universiti yang PMR-nya 10A, 8A, PMR-nya 10A. Pelajar-pelajar universiti yang bakal menjadi doktor, bakal menjadi engineer. Pelajar-pelajar universiti yang bakal menjadi arkitek, bakal menjadi peniaga. Macam mana anak-anak yang tak masuk universiti? Macam mana anak-anak yang lulus tingkatan 5 saja? Macam mana anak-anak yang keluarga pun risau nak menjaga anak-anak yang sedemikian? Macam mana anak perempuan yang duduk di rumah tak buat apa-apa, tuan-tuan dan puan? Tunggu pagi, habis pagi, tunggu tengah hari, habis tengah hari, duduk dalam bilik berjam-jam dengan komputernya, main video. Mak masak tak tolong, mak basuh pinggan tak tolong. Ramai dia, tuan. Anak-anak macam ni di jalan kebun pun terlalu ramai bilangan.
Apalagi gambaran pupusnya agama. Saya dah sebut pupusnya agama. Masalah keluarga, tuan-tuan. Tuan-tuan tanyakan Ustaz Alwi Parman. Masalah keruntuhan keluarga hampir seimbang di antara bilangan perkahwinan dengan bilangan perceraian. Hampir seimbang, tuan-tuan. Hampir nak sama bilangan yang kahwin dengan bilangan yang bercerai. Perceraian di Selangor ini termasuk wilayah persekutuan antara perceraian yang paling tinggi dalam dunia. Dalam dunia, tuan-tuan. Ini menggambarkan tak dinilai agama. Mak tak hormat suami, tak hormat isteri, isteri tak hormat suami, bergaduh siang malam, suami tendang isteri, isteri tendang suami, suami gigit isteri, isteri gigit suami. Betul, tuan-tuan. Rumah tangga yang tidak pernah aman, yang membunuh, yang menembak, yang menikam. Masya Allah, tuan-tuan. Pasal apa? Tidak ada agama. Tak tahu baca Quran, tak tahu sembahyang, tak pergi jumpa ustaz, tak pergi mengaji, tak pergi masjid. Setengahnya di jalan kebun ini pun sembahyang Jumaat pun tidak. Macam mana, tuan-tuan? Itulah suasananya. Saya nak sebut itulah suasananya yang menyebabkan kami-kami ini mengutarakan satu pahaman. Sekarang sudah menjadi satu gerakan yang hebat dalam masa 3-4 minggu ini. Apa dia? IMR, Islam Melayu Raja. Kita tak boleh hidup, keluarga tak boleh hidup, masyarakat tak boleh hidup, negeri tak boleh berfungsi, negara tak boleh berfungsi, umat tak boleh berfungsi sekiranya agama itu pupus dan terus pupus. Bayang, tuan-tuan, yang saya sebut ni bukan angan-angan. Yang saya sebut ni berlaku dalam rumah tangga kita. Bila penghabisan dalam rumah tangga? Kalau rumah kita agak jauh daripada surau dan masjid, bila kali terakhirnya anak-anak itu diimamkan oleh bapaknya sendiri? Bila kali terakhir ibu-ibu ini, suami kita mengimamkan kita dan anak kita sendiri? Bila kali terakhir selepas subuh sebelum pergi sekolah 15 minit buka Quran seluruh ahli keluarga? Yang itulah tinggalan ayah saya kepada isteri, kepada ibu saya dan anak-anak dia. Bila? Saya nak bagi tahu jalan kebun ni, tuan-tuan. Jalan kebun ni dekat dengan Bukit Naga, dekat sana. Dekat Bukit Naga sana, tuan-tuan, ada satu kiai namanya Kiai. Dia pakai kereta. Ketika itu, tuan-tuan, kereta dia tu kereta Kiai, saya lupa lah nama Kiai di Bukit Naga. Kiai Khalil. Allah, tuan-tuan. Dekat sini ni anak-anak waris Melaya ni, kiai-kiai cukup banyak, tuan-tuan. Sampai Bukit Naga, Jalan Kebun, Kampung Jawa, Bukit Jati dekat sana. Atas lagi, tuan-tuan, Teluk Menegun tu, Pak Kiai cukup banyak. Pada masa tu, tuan-tuan, pondok-pondok cukup banyak. Pondok-pondok belajar agama banyak. Di mana yang banyak? Kalau di Selangor ini, di selatannya di sini. Kalau di utara sana, di Sabak Berenam, di Sungai Panjang, di Tanjung Karang, sampailah di Kuala Selangor. Sekarang dah pupus, tuan-tuan dan puan. Terpupus dah. Habis. Apa jadi bila tidak ada agama? Nafsu-nafsi. Apa jadi kalau tak ada agama? Hukum hakam syariat sudah tidak ada lagi. Akidah sudah melayang jauh. Syariat sudah melayang jauh. Akhlak sudah melayang jauh. Saya nak bagi tahu, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan jawab sendirilah. Bila kali terakhir anak tuan-tuan yang 6 orang tu memberikan terima kasih kepada ibu yang memasakkan mereka selama berpuluh-puluh tahun, memberikan terima kasih kepada ayah yang membawa pulang wang sedikit untuk menyambung cerita keluarga, kehidupan keluarga? Terima kasih daripada anak-anak. Bila? Tak ada. Mana ada? Kita pergi kat kedai, kita beli barang, kita beli kam, kita pandai ucap terima kasih. Kita tampal motosikal kita, kita ucap kepada penampal tu terima kasih. Tetapi pada ibu sendiri hilang terima kasih. Kepada ayah sendiri tak pernah menerima terima kasih. Daripada lahirnya kita sampai matinya ayah. Sebab itu kita bawa idea IMR,
Sebab itu sambutannya sangat-sangat hebat. Bayang tuan-tuan, di Bukit Gantang 8,000 orang tuan-tuan. Tuan-tuan nak tahu dia orang organize 8,000 orang. Dekat sini saya rasa tuan-tuan dia beritahu dekat 2 minggu untuk organize ini. Di Bukit Gantang mereka menghimpunkan 10,000 orang kata Belok. Pada saya jumlahnya 8,000 orang. 1 hari setengah mereka mengerjakannya, menguruskannya, mentadbirkannya, menjalankannya. Hanya notis 1 hari setengah. Seluruhnya. Bila saya menyebutkan Jati, tuan-tuan dan puan, insya-Allah Jati yang akan membuat mesej IMR, Islam Melayu Raja. Seluruhnya tuan-tuan sekarang ni berkokok satu Malaysia ni. Bila lagi nak lancar doktor? Bila lagi nak lancar? Yang Datuk, yang Tan Sri menghubungi saya nak jadi ahli, saya nak jadi ahli, anak saya nak jadi ahli, keluarga saya nak jadi ahli, pekerja saya dalam organisasi saya nak jadi ahli. Betul tuan-tuan. Saya hendak orang jalan kebun ni 100% akan menjadi ahli. Boleh tak boleh? Boleh. Orang jalan kebun akan menjadi ahli Jati 100%. Boleh ke tak boleh? Boleh. Oh, ini tengok ni. Ini waris Melaya lah ni. Saudara, apa Jati nak buat? Kita nak mengembalikan kegemilangan Islam. Kita nak mengembalikan kegemilangan bangsa Melayu. Kita nak mengalihkan kegemilangan kedaulatan, institusi raja dan perlembagaan. Kita nak rakyat Malaysia ini selain daripada yang Islam merujuk kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah. Mereka dalam kehidupan bernegara rujuk kepada perlembagaan. British yang menawan kita, British yang mentadbir kita, British yang memerintah kita. Bersama dengan pemimpin-pemimpin satu masa dulu mempunyai jangka panjang pemikiran yang sangat hebat, meletakkan Islam sebagai agama persekutuan. Islam bukan agama rasmi tuan-tuan. Islam agama persekutuan. Islam is a federal, is a religion of a federal state, federal religion of the federal. Islam adalah agama persekutuan. Islam bukan agama rasmi, agama persekutuan yang dijamin dalam perlembagaan. Islam akan kekal dalam bentuk apa pun di Malaysia ini. Islam akan kekal, insya-Allah. Saya mengharapkan anak-anak kita ni, waris Melaya ini, mati kami, mati yang tua-tua, anak-anak ini akan menggantikan kami. Maka perjuangan mereka tidak lain tidak bukan nombor 1-nya, nombor 100-nya, nombor 1000-nya. Itulah dia Islam. Melayu dan Islam itu Melayu, Melayu itu Islam. Dalam perlembagaan tafsir orang Melayu, pertama sekali mesti beragama Islam, berbahasa Melayu, menghidupkan adat Melayu dalam kehidupan mereka. Itu tafsirnya. Kalau ada orang Melayu meninggalkan Islam, menggugurkan Islam, dari segi konstitusional definisi konstitusinya, mereka bukan Melayu lagi. Jadi di Malaysia, Melayu itu Islam, Islam itu Melayu. Ada orang tak bagi kita cerita Melayu, saya pun tak tahu pasal apa. Termasuklah wakil tuan-tuan ni. Wakil tuan-tuan pun agaknya saya rasa tak selesa nak cerita Melayu, tak selesa nak cerita Islam. Sebab itu saudara, kita nak mempertahankan dalam keadaan Melayu pun dah sengit, Melayu pun dah dirobek-robek, Melayu pun sudah tak nampak cahaya kemelayuan, kegemilangannya. IMR melalui Jati nak membangunkan semula, membangkitkan semula, menyerlahkan semula. Dan kita boleh lakukan pasal sambutan sangat hebat. Sambutan sangat hebat. Sebab itu tuan-tuan, marilah kita bersama-sama
berjanji pada malam ini, dah ada orang nak mendahului, dah ada orang nak menerajui, dah ada orang nak mendermakan amal baktinya. Mari kita bersama-sama sambut gayungnya. Mari kita bersama-sama, tanpa lagi kita memikirkan nak buat balik dan sebagainya, mari kita berikan sokongan yang tidak berbelah bagi demi generasi hari ini dan generasi pengganti anak-anak waris Melaya yang comel-comel yang berada di hadapan saya ini. Wah, itu perasan lah tu tuan-tuan. Dia kata comel di perasan pula ada. Alhamdulillah, bagus. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, itu masalah yang kita hadapi sekarang. Tapi saya nak menyebut apa halangan-halangan dan galangan-galangan kita nak memutabatkan Islam Melayu dan Raja di Selangor. Ambil Selangor, tu tak cerita yang lain. Cerita di Selangor dalam keadaan saya pernah baru saja 16 hari bulan yang lalu digugurkan menjadi exco kerajaan negeri Selangor. Allah, tuan-tuan, siapa yang tak menjadi exco? Siapa yang tak jadi exco? Kereta ni kedi, ngomah ni kedi, kapek-kapek kedi. Semuanya dengan allowance, dengan gajinya seluruhnya. Orang bertembak-tembak, berbunuh-bunuh kerana nak menjadi exco akhirnya. Exco ni menteri di peringkat negeri. Tapi saya redakan. Saya tak komplain pun digugurkan, karena saya tahu perjalanan saya. Bayang tuan-tuan, kita berada di puncak kuasa, digugurkan, dan mereka peleceh saya. Siapa nak dengar kamu, Dr. Hasan? Orang mana nak datang dengar kamu? Siapa nak dengar temberan kamu? Tuan-tuan tengok dalam blog. Hari ini pun teman saya, sahabat saya sebelah saya menyebutkan, dalam blog sekarang ni, blog PKR, dalam blog DAP, pendukung-pendukung mereka mengatakan majlis di Jalan Kebun ni tak ada orang. Dia kata, tuan-tuan, tak ada orang. Dalam blog dia sebut tak ada orang. Yang ada dia kata toyol-toyol aja. Bayang tuan-tuan dan puan, InsyaAllah Norman dan teman-teman sedang merangkakan jadual tiap-tiap malam, tuan-tuan, tiap-tiap malam. Setiap malam, kalau hari Sabtu, hari Ahad, pagi ada, tengah hari ada, petang ada, malam ada. Permintaan tuan-tuan berdering saja telefon daripada 10, 7 minta saya datang ke tempat mereka. Kota Kinabalu, Kuching, Kuala Terengganu, Kota Baru, Kanga, Alustar. Itu yang besar-besar. Yang kecil-kecil, yang kecil-kecil, Hulu Terengganu, Hulu Besut, Pematang Pauh, memang ada. Kita dah mula dengan dekat dengan Pematang Pauh di kepala batas baru-baru ni, dengan himpun. Tuan-tuan pernah dengar himpun? Himpun. Orang sini tak tahu himpun ni. Oh ya. Apa halangannya? Halangan nomor 1, tuan-tuan dan puan-puan, DAP tidak mengizinkan langsung kita melaksanakan Islam Melayu dan Raja. Mereka mencegah, mereka menghalang. Saya nak melaksanakan satu tanggungjawab untuk meniadakan jualan arak kepada orang-orang Islam di kawasan Shah Alam ini. DAP menentang. Habis-habis mereka tentang. PKR menentang. Habis-habis mereka tentang. Yang paling saya sedih, PAS pun menentang. Siapa antara yang menentang? Tuan-tuan tahu siapa dia? Tuan-tuan tahu ya?
Tapi ini saya tengok macam muka Khalid ni. Apa mereka kata macam Ustaz Hasan Basri mengatakan? Apa alasan mereka? Kalau mereka nak minum, mereka nak berjudi, mereka nak pergi rumah urut, mereka nak berkhalwat, mereka nak berzina, kan itu pilihan-pilihan manusia. Bayang tuan, kan itu minat manusia. Betul ni, betul. Astagfirullah, astagfirullah. Kau main lagi tuan. Astagfirullah, astagfirullah. Entah yang ini penaungnya tuan. Apa mereka kata tuan? Ini bertentangan dengan human rights, hak asasi manusia. Hasan dia kata, saya bercakap tuan, Hasan, ini bertentangan dengan individual freedom. Artinya tuan-tuan, kebebasan pribadi. Ini bertentangan dengan individual choice, dia kata. Ini bertentangan dengan prinsip pilihan pribadi. Allah tuan-tuan. Ada di antaranya mengatakan kepada saya, Dr. Hasan, dia kata, selagi kita bersama dengan Pakatan Rakyat, dengan tuan-tuan. Pakatan apa? Pakatan apa? Pakatan Rakyat. Sekali kita bersama dengan Pakatan Rakyat, selagi itulah kamu tidak dibenarkan untuk melaksanakan apa juga peruntukan dalam enactment jenayah syariah, kerana itu bertentangan dengan human rights, bertentangan dengan individual freedom, bertentangan dengan individual choice. Bayang tuan-tuan, DAP kata begitu, saya tak berapa, saya boleh terima dalam kepala saya boleh terima. PKR kata begitu pun saya boleh terima lagi. Tapi PAS kata begitu, bayang tuan-tuan, kalau dia bertanding balik di Shah Alam ni, kita nak minta kawan-kawan kita undi dia. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau dia bertanding semua di kawasan Shah Alam ini, adakah tuan-tuan rela untuk mengundi dia? Tuan-tuan, apa lagi masalahnya? Masalah yang besar tuan-tuan dan puan, selain daripada yang saya sebutkan tadi, ialah masalah segala-galanya oleh pakatan ini mereka tinjau, mereka ambil pendekatan daripada sudut politik. Kalimah Allah daripada sudut politik. Proses kristenisasi murtad mereka ambil daripada pandangan politik. Apa maksud saya pandangan politik? Ambil kalimah Allah. Seluruh ulama-ulama besar dalam dunia dulu dan sekarang tidak membolehkan kalimah Allah digunakan untuk lain-lain penganut selain daripada Islam. Tapi kita telah mengizinkan, sebahagian daripada kita, ulama-ulama kita mengizinkannya. Apa alasan mereka? Alasan mereka berbagai-bagaian. Tuan-tuan boleh baca alasan mereka, tetapi mereka teropong daripada sudut politik. Tadi Ustaz Hasan menyebutkan tentang membaca Quran sebelum subuh, 10 minit membaca Quran sebelum subuh. Tak boleh buat. Pasal apa tak boleh buat? Ditinjau daripada sudut politik. Tapi kalau ditinjau daripada sudut Islam, bayang tuan-tuan, kita dibangunkan dengan ayat Al-Quran, kita ke bilik air mendengar bacaan Al-Quran, kita ambil uduk mendengar bacaan Al-Quran, kita sembahyang tahajud 2 rakaat dihiburkan dengan Al-Quran, kita berdoa dengan nada Al-Quran, kita melangkah ke masjid mendengar bayangan Al-Quran, lepas itu azan subuh. Bayang tuan-tuan, bayang tuan-tuan. Saya dulu kecil-kecil tuan-tuan, lahir di Pulau Indah, dan sampai darjah 3 saya sekolah di Pulau Indah. Inilah yang saya dengar pagi-pagi, namanya tarhim. Pagi-pagi punyalah ayah saya menjagakan saya 5.30, mesti anak-anak jaga, mesti anak-anak jaga
mesti keluarkan basikal, mesti sembahyang subuh berjemaah di masjid, mesti. Siapa yang membangunkan? Tarhim itu yang membangunkan. Siapa yang membangunkan? Ayat-ayat suci yang dibaca itu membangunkan. Saya kecil waktu itu, umur dalam 5-6 tahun tuan-tuan, naik basikal depan. Yang mengambil basikal ayah saya, Haji Ali Haji Umar. Dia pun imam masjid di Sungai Pinang, Sungai Candong, Pulau Lumut. Saya kecil duduk di depan. Basikal orang kampung tu, basikal besar tu, dah ada pembuluh. Saya duduk atas pembuluh tu lah. Kayu saja. Ayah saya mesti, nama saya Nasir di rumah, bukan Hasan Nasir. Sir, kata ayah, ni pukul 5.30 pagi, baca. Ayah saya tasmik bacaan Quran saya. Yang saya ingat, Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. 'Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa, sampai habis surah Najm itu. Begitulah saya dididik oleh ayah dengan 7 orang adik-beradik yang lain. Ayah saya ingatkan daripada saya mula dari kecil-kecil, umur 6 tahun, bukan 13 tahun, umur 6 tahun. Asal anaknya pandai saja bercakap, ayah saya akan mulakan muqaddam, namanya muqaddam. Semuanya umur 4 tahun 5 tahun boleh bercakap saja, muqaddam. Dan ayah saya mesti menanya anak-anaknya, menanya saudara-saudaranya, menanya adik-beradiknya. Jumpa saja Haji Ali Haji Umar, perkataan yang keluar daripada mulutnya 2, tak kisah apa suasana pun, waktu bila pun, 2 pertanyaan. Dah semayang ke belum? Dah baca Quran ke belum? Dah semayang ke belum? Dah baca Quran ke belum? Pergi pula kepada adik perempuan saya, dah semayang ke belum? Dah baca Quran ke belum? Berapa orang ibu bapa yang tanya 2 soalan itu kepada anak-anak? Macam mana nak tanya dah semayang belum? Bapa sendiri tak semayang. Macam mana nak semayang dah belum? Mak sendiri tak semayang. Ini agama. Yang ini yang kita nak lahirkan dalam IMR ini. Saudara-saudara, satu perkara lagi tuan-tuan yang saya sebutkan yang menjadi penghalang utama ialah Ustaz Hasan Basri dah sebut tadi, yaitu pemimpin Pakatan Rakyat yang akan ditabalkan oleh orang-orang Pakatan Rakyat, termasuk PAS yang akan menabalkannya sebagai Perdana Menteri. Apa amalan falsafah agamanya? Namanya pluralism dan liberalism. Apa dia pluralism? Pahamannya ialah semua agama itu sama, semua orang boleh masuk syurga. Tak ada agama melebihi agama lain. Islam dengan agama-agama lain itu sama saja, sama rata. Masya Allah tuan-tuan, saya baca dan baca ulasan daripada ulama-ulama antarabangsa, ulama dalam negara. Saudara, itu boleh mensyirikkan kita. Di mana hadis yang mengatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, Islam itu tinggi, tidak ada yang mengatasi ketinggian Islam. Bayang saudara konsep yang mengatakan Nabi Muhammad SAW ila khatamin nabiyyin, Nabi yang terakhir, risalah yang terakhir, Quran yang terakhir, penamat segala agama. Dengan turunnya Quran, dengan turunnya Nabi Muhammad SAW, maka termansuhlah yang lainnya. Masya Allah tuan-tuan, orang ini, pemimpin ini, pahaman namanya pluralism. Pahamannya semua agama itu sama. Satu lagi pahamannya yang Ustaz Hasan menyebutkan tadi ialah pahaman liberalism, liberal. Nak menari boleh, nak ke surau boleh, nak minum boleh, ke surau boleh, nak minum boleh, ke surau boleh. Pergi surau boleh, meliwat boleh. Saya tak tuduh pada siapa-siapa. Dah tahu dah. So itu saudara, ini pahaman liberal. Pahaman liberal ini
Kisah yang terjadi sekarang di Indonesia, timbul satu confusion, timbul satu keadaan yang confused. Mak confused, bapak confused. Tuan-tuan pergi ke Medan, tuan-tuan pergi ke Jakarta. Satu family ada 6 orang, mak bapak, mak Hindu, bapak Islam. Anak ada Taoism, anak ada Hindu, anak ada Buddha, anak ada tak ada agama, yang namanya atheist, anak yang tak percaya itu, tak percaya ini, anak macam-macam, tuan-tuan, atas nama liberalism. Itulah pahaman pemimpin yang akan menjadi Perdana Menteri. Yang akan menjadi Perdana Menteri yang hebatnya, pemimpin yang begini, DAP yang mencadangkan menyokong dia menjadi Perdana Menteri, saya tak terperanjat. PKR yang mencadangkan orang ini dengan masalah-masalah yang dihadapi ini, saya tak mau sebut apa masalahnya, mencadangkan dia jadi Perdana Menteri, saya tak terperanjat. Tapi PAS, Balik pas, balik pas. memang betul. Balik apa pula? Tak betul, tak betul. Saya kata kalau PAS juga mencadangkan bersama-sama supaya orang ini menjadi Perdana Menteri, nafikan itu. Nafikan itu. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita boleh berbahas tentang ini, tak perlu berbahas, faktanya ada. Kan? Pemimpin-pemimpin PAS menentang saya kerana cuba mengenforce, menguatkuasakan tentang arak, tentang judi, tentang rumah urut. Dan tindakan yang mereka ambil, tuan-tuan dan puan, hingga memecat saya. Saya dipecat bukan kerana saya minum, bukan kerana saya berjudi, bukan kerana saya berkhalwat, bukan kerana saya berzina, bukan kerana saya berlewat, bukan kerana saya rasuah, bukan kerana saya menipu, bukan kerana saya CBT, tapi saya dipecat kerana saya mempertahankan Islam. Saya dipecat kerana saya mempertahankan Melayu. Saya dipecat kerana saya mempertahankan secara tidak langsung, mempertahankan institusi raja. Itu sebabnya saya dipecat. Tak patut. Tak tahulah patut tak patut. Dan pemecatan saya, tuan-tuan dan puan, wahai teman-teman di Jalan Kebun, tak ada dalam sejarah PAS, tak ada dalam sejarah PAS satu mesyuarat dalam masa 3 jam bincang, akhirnya kebanyakan yang mengatakannya gantung hukuman. Dia hukuman ni banyak. Amaran satu, gantung kerja satu, gantung keahlian satu. Itu yang kecil-kecil. Sampai yang besar-besar, gantung keahlian tu dah besar. Ini tuan-tuan terus pecat. Dalam keadaan sampai hari ini besok 2 hari bulan 2 tahun 2012, pemecatan saya berlaku pada 8 hari bulan 1 tahun 2012. Sehingga ini saya tak terima, tak tahu pun sebaris pun daripada butir-butir pertuduhan terhadap saya. Dan di mahkamah di mana-mana pun dalam dunia, boleh panggil lawyer, boleh bercakap sendiri, tak ada lawyer pun tak apa, naik ke mana-mana, ke angkat sumpah kerana membela diri. Maknanya dalam bahasa Inggeris, right to be heard. Membela diri, kena bagi masa, kena bagi ruang, kena ditanya, kena menjawab, kena ada cap panel, kena ada komiti untuk mendengar, perlu dicatat, perlu dirakam. Semuanya tak ada. Tiba-tiba pecat. Bahasa Jawa apa pecat? Bahasa Jawa pecat apa pecat? Sack. Kombo. Masya Allah. Kecoh apa ke? Pecat apa pecat? Fired. Wih, lagi hebat tu. Saudara yang mati sekalian, bila saya bertindak sedemikian untuk membawa konsep IMR, mereka kata, tuan-tuan, ini tak ada dalam Pakatan Rakyat. Bayang tuan-tuan, bila saya nak bawa Islam,
Orang PAS sendiri kata ini tak ada dalam buku jingle. Bayar tuan, ini tak ada dalam buku jingle. Antara buku jingle kelahiran orang Pakatan Rakyat dengan Al-Quran, wahyu Allah. Saya nak tanya orang-orang sungai, orang-orang apa ni di dalam kebun ni, yang mana kita patut letak di atas? Jingle atau Quran? Sen jingle apa sen Quran? Sebab itu tuan-tuan, kita merasakan perlu sangat perjuangan ini. Dan saya mengharapkan seluruh tenaga, kecil, besar, tua, muda, dan riak-riaknya sudah mula bertukar menjadi gelombang sekarang ini. Bagi kami 1 bulan lagi tuan-tuan, bagi kami 1 bulan lagi untuk kata tuan-tuan puan, roadshow propernya ini baru kali ketiga. Roadshow proper baru kali ketiga, tapi gelombangnya sudah nampak, yang akhirnya dalam sebulan 2 bulan dia akan jadi tsunami tuan-tuan puan, insya-Allah. Sudah bertukar daripada riak-riak menjadi gelombang. Gelombang menjadi tsunami. Tsunami ini akan meragut orang-orang DAP. Tsunami ini akan meragut orang-orang PKR. Tsunami ini akan meragut parasit-parasit dalam PAS. Saya sayang PAS, walaupun saya sudah dipecat, tapi hati saya, kerana didikan saya daripada umur setahun adalah didikan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, hati saya selama-lamanya bertaut dengan PAS. Hati saya bertaut dengan ulama-ulama dalam PAS. Hati saya bertaut dengan pemuda-pemuda dalam PAS. Tapi hati saya menolak parasit-parasit dalam PAS. Saudara, parasit inilah yang tunduk kepada DAP. Parasit inilah yang membawa PAS tunduk kepada DAP. Parasit inilah yang membawa PAS tunduk kepada PKR. Dan parasit inilah yang telah membawa mengemudikan PAS. Hala tujunya bukan lagi negara Islam, dah jadi negara berkebajikan. Nak sebut Islam pun tak boleh lagi, nak sebut Christianization pun tak boleh lagi, nak sebut murtad pun tak boleh lagi, nak sebut jihad pun tak boleh lagi. Saudara, orang-orang PAS yang ada dekat sini, ada. Cara duduk tu cara duduk orang PAS tu. Dengarlah, kita kena bebaskan PAS daripada parasit-parasit ini. Siapa parasit tu? Dalam satu kajian dibuat, saya diberitahu bahawa sehingga ini Jawatankuasa PAS Pusat dikuasai oleh parasit dari segi bilangan 72.28%. Ulama hanya menjadi sekitar sekarang ini dalam 28% saja. Minima, sangat minima. Sebab itu insya-Allah dalam pilihan raya akan datang, dalam muktamar yang akan datang, insya-Allah, walaupun saya berada di luar daripadanya, tapi saya terlalu yakin dengan kebolehan dan kemampuan PAS, kebolehan dan kemampuan ulama-ulama dalam PAS, kebolehan dan kemampuan pemuda-pemuda dalam PAS. InsyaAllah PAS boleh dikembalikan kepada pengkalan yang asalnya, yang dulu-dulu tu dan dipegang dengan teguhnya oleh Dr. Burhanuddin Ilmi, untuk Profesor Zulkifli Muhammad, untuk Datuk Fadil Noh, yang juga sebagai yang dipegang oleh Ustaz Hadi Awang, oleh Nik Aziz Nikmat. Kita kena mertabatkan mereka semula. Ini dia. Tapi pada masa yang sama, tuan-tuan, pada masa yang sama, proses itu berjalan, proses IMR terus berjalan. IMR akan mengambil
daya utama atas dasar satu institusi namanya jati. Jim alif taya, jati, 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 yang akan dilancarkan pada 21 hari bulan Februari bulan ini di SACC Shah Alam Convention Center. Lepas itu sekarang ni berebut-rebut negeri, tuan-tuan, betul-betul perkataan ini, berebut-rebut negeri, meminta supaya dilancarkan di peringkat-peringkat negeri, insya-Allah. Jadi tuan-tuan nampak movement itu yang saya katakan tsunami. Movement tsunami sedang berjalan. Tuan-tuan dan puan, tuan-tuan kalau baca surat khabar, baca dalam blog-blog terutamanya, terutamanya blog-blog PKR, blog-blog PAS, apa mereka kata? Hasan Ali tak ada penyokong, Hasan Ali tak ada pengikut, Hasan Ali keseorangan, Hasan Ali kecewa, Hasan Ali tersorok di satu sudut. Tuan-tuan perhatikan sendirilah, tuan-tuan buat penilaian sendirilah. Saya tak pandai nak buat penilaian lebih daripada apa yang saya katakan sebentar tadi. Akhirnya tuan-tuan dan puan, saya mengharapkan insya-Allah, mudah-mudahan teman-teman saya, penganjur yang telah menganjurkan dengan teliti majlis ini daripada Waris Melaya, saya ucap terima kasih kepada Syekh Mashal dan teman-teman dan teman-temannya, juga penasihatnya Saudara Daud Mukhtar yang hadir pada malam ini, dan begitu juga pada saudara-saudara teman-teman pimpinan di Jalan Kebun ini yang telah memberikan sambutan yang sangat meriah kepada kami. Saya harap tuan-tuan, sambutan ini bukan hanya setakat sambutan saja. Kita start motosikal, kita raikan kedatangan dengan menyusun 100 motosikal. Tapi tuan-tuan dan puan, deruman motosikal itu adalah deruman IMR. Deruman motosikal itu adalah deruman Islam. Deruman motosikal itu adalah deruman Melayu. Deruman motosikal itu adalah deruman raja-raja. Ini yang kita lakukan. Saya yakin anak-anak saya ini, saya yakin tengok tuan-tuan dengan disiplinnya. Saya tengok di bawah karipap tadi pun dengan disiplin, tuan-tuan dan puan. Dengan disiplin. Kalau tak disiplin tuan-tuan, karipap yang dibawa satu piring tu sementara nak sampai dah habis kat sana, tuan-tuan dan puan. Tapi dengan disiplin yang ditunjukkan, alhamdulillah, dengan disiplin bermotosikal yang ditunjukkan, dengan caranya mengadakan majlis ini dengan penuh teratur, tuan-tuan dan puan, saya yakin insya-Allah sesuatu yang lebih menarik daripada arena perkembangan sosiopolitik di negara ini akan dapat diletakkan, akan dapat dijayakan insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan sekalian, saya ingin mengakhirkan tuan-tuan dengan menyebutkan bahawa saya sanggup dikeji. Tuan-tuan dengar baik-baik, saya sanggup dikeji asalkan jangan kita izinkan orang mengkeji Islam. Saya sanggup dikeji asal jangan orang mengkeji Melayu dan bangsa Melayu. Saya sanggup dikeji, dihina, asal orang tidak menghina institusi raja. Tuan-tuan dan puan, saya sanggup hilang jawatan, sanggup hilang jawatan, sanggup hilang keahlian dalam PAS, sanggup hilang jawatan Exco yang semuanya orang sampai ke tempat-tempat bertembak-tembak untuk menjadikan Exco bagi mereka. Tapi saya sanggup melepaskan jawatan itu. Yang saya tidak sanggup, tuan-tuan dan puan, ialah kalau misalnya jawatan itu ada, orang yang megang jawatan itu ada, tapi hanya patung-patung bernyawa saja, tidak artinya untuk kita menyelamatkan Islam, menyelamatkan bangsa Melayu di negeri Selangor, di Malaysia ini, tuan-tuan dan puan. Saya juga insya-Allah sanggup, saya katakan tadi, sanggup menerima ancaman-ancaman, apa juga ancaman, hatta ancaman kepada nyawa saya pun saya sanggup menerimanya. Tetapi tuan-tuan dan puan, saya tak sanggup Islam diancam, saya tak sanggup bangsa Melayu diancam, saya tak sanggup institusi raja diancam. Atas dasar itu, saya nak menyerukan kepada teman-teman nun di Jalan Kebun ini, mari kita bersama-sama ganding bahu antara kesatuan ummah, ganding bahu antara perpaduan ummah, ganding bahu antara konsolidasi umat bersama-sama dengan sekretariat perpaduan umat yang kita ada ini. Mari kita sama-sama gembring tenaga, tidak lain dan tidak bukan insya-Allah, tuan-tuan dan puan, menyegerakan pelaksanaan insya-Allah pelaksanaan IMR Islam Melayu dan institusi raja itu. Tuan-tuan dan puan, akhirnya kita nak zikir sikit. Saya dapat SMS tadi daripada seorang yang mengikutinya, blogger. Dia kata, doktor kena zikir sikit. Zikir macam mana? Macam di Shah Alam itu. Tuan-tuan tengok dalam TV3 zikir dengan munajat sedikit, tuan-tuan dan puan.
yang mencucurkan air mata yang basah tudung kerana mengelap air mata yang mengalir tak berhenti-hentinya, kerana dalam hati mereka risau apa nasib Islam, risau apa nasib bangsa Melayu, risau apa nasib institusi raja yang menjadi institusi yang menjadi payung kepada Islam dan orang Melayu di negeri Selangor dan di Malaysia ini. InsyaAllah kita bangun tuan-tuan dan puan, tuan boleh bangun kuat-kuat, sila tuan, kita bangun, tuan-tuan boleh bangun, bantu saya tuan bangun, ini dah bangun dah, tak apa, mana pemuda-pemuda kita bangun, kuat-kuat tuan-tuan, zikir kuat-kuat, zikir ini tuan-tuan dan puan, zikir ini kita menyebut kalimah syahadah, inilah nama zikir syahadah tuan-tuan.